Assalamualaikum semua, apa khabar semua? Saya Iron Hisham dari Komposer TV. Bersama kita hari ini adalah saudara Amin. Amin apa? Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya Iron Hisham dari Komposer TV. Kepada anda semua, apa khabar? Dengan harapan agar anda semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Nampak tak ada seseorang kat sebelah saya. Hari ini special sikit sebab kita hari ini ada sesi interview bersama dengan pemenang Anugerah Nasyid Malaysia bagi kategori rakaman terbaik. Kita ada bersama kita hari ini, ialah tu siapa? Hai, Assalamualaikum. Saya Amin Nordin daripada Selangor. Selangor. Saya duduk Selangor. Okey. Tapi saya berasal daripada Kelantan. Kita lah. Kelantan. So mungkin boleh cerita sikit lebih lanjut, siapakah Amin Nordin? Amin Nordin Yes. Berapa umur kalau you tak kisah kan? Bila startnya buat mixing mastering ni, ke background muzik tu bila? Boleh cerita sikit tak? Banyak soalan dia. Soalan dia banyak. Boleh dah berumah tangga ke apa? Cerita dulu sikit dulu. Okey. Okey. Untuk pengenalan, nama saya Amin Nordin Mohammed. Saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Dan sekarang menetap di Kelang, Selangor. Sudah pun berumah tangga, mempunyai 2 orang anak. Sekarang kerjaya adalah freelance audio engineer. Jadi saya pergi mana-mana studio, jadi kerja sendirilah, lebih kurang macam tu. Okey. Sekarang kita berada di mana? Sekarang kita berada di studio Tarbiyah Sentap. Tarbiyah Sentap yang viral tu. Viral tu kan. Itulah viral jugalah dia orang ni. Jadi studio ni memang saya banyak buat, kalau ada job memang buat kat sini lah. Jadi saya pun membantu dia dalam produksi masa awal penubuhan Tarbiyah Sentap Records. So di Tarbiyah Sentap Studio ni kita orang macam-macam lah, godek-godek lah, apa, ajar dia orang apa production apa semua. Jadi alhamdulillah mereka dapatlah momentum dia orang sekarang ni lah. Apa yang berlaku sekarang ni itu. Tengok kita tengok. Tengok sila. Ni dia. Anugerah Nasyid Malaysia yang pertama dianjurkan pada bulan 12 hari tu kan? Pada bulan Disember 2020. Ni dia Anugerah Nasyid Malaysia, rakaman lagu terbaik hasil apa tu? Seni lah. Kira mixing mastering ni kira seni kan? Masing-masing ada prefer. Macam saya lah, saya pun ada klien suka vokal ke depan lah, ada yang suka balance. Macam saya selalu suka balance, tapi kadang-kadang ada suka muzik ke depan lah. Betul tak? Betul. Macam Amin sendiri banyak tak macam mana kerana klien? Okey lah. Sebelum tu saya dah lama bidang ni. Pada awalnya saya nak cerita daripada awal ke atau macam mana? Ada soalan? Saya cerita ya. Cerita je. Okey lah. Ini interview, kita cerita je lah apa-apa yang ada. Mic tu ada. saya rasa dekat sikit kot. Dekat sikit ya. Kita dekatkan sikit. Tak pula mic ni. Okey dah. Alright. Okey. Saya belajar di UPM Selangor, UPM Sedang. Jadi di sana saya masuk ada sebuah kelab Nahwan Nur. Nahwan Nur. Kelab Nahwan Nur UPM pada tahun 99 masa tu. Okey. 99. Jadi dalam kelab Nahwan tu memang banyak persembahan dan sebagainya. Masa tu saya baru berkenalan dengan industri nasyid yang betul-betul lah. Masa tu bila tu? Tahun 99. Saya waktu tu form 5. Form 5 kan. Saya masa tu matrikulasi. Okey. Daripada start daripada situlah saya mengumpul pengalaman dalam industri nasyid tu sendiri, berkenalan dengan hati-hati nasyid. Sebelum ni kat sekolah je kan. Jadi kat sekolah kita just beli album je kan. Sekolah mana tu? Saya sekolah di SMKA Tengku Ampuan Haji Afzan Pahang. Itu tahap lah di Pahang. Jerantut. Jadi kat situ kita aktif dengan nasyid kan. Lepas tu bila masuk ke universiti, kita aktif di universiti pula.
Daripada situ permulaannya memang tak ada pun nak terus ke dalam bidang rakaman, tak ada. Cuma bila kita dah banyak buat persembahan dan sebagainya, jadi yang first kali saya terjebak dalam rakaman ni ialah apabila kumpulan Safwan, iaitu Abang Khalid kan, Abang Khalid, Abang Nasar, Abang Fauzan semua. Dia orang tu memang dulu Nahwana, jadi senior kami lah. Dia jadi alumni dan sebagainya, jadi dia orang tertubuhkan Safwan untuk pertama kali di bawah Telaga Biru Sdn Bhd. Jadi first tu sebelum tu Mustika. Jadi lepas Mustika tu dia habis kontrak bersama Amal Klasik dan pergi ke Telaga Biru. Jadi yang Ustaz Zahazan tu kan? Ustaz Zahazan. Okey. Zahazan dengan Haji Wahab. So daripada situ Safwan menjemput saya dan kawan-kawan di Nahwan Nur untuk jadi backup vokal untuk dua album. You start dengan backup vokal lah. Start dengan backup Tapi kalau waktu sekolah mendengar tu, you vokalis ke apa? Ada vokalis, ada percussionist, ada backup vokal semua. Okey. Tapi bila dah start join kumpulan Safwan lah kan, dia orang di-invite you sebagai backup vokal di UPM Di UPM. Okay. Jadi bila jadi backup vokal tu kita pergi bermacam-macam studio. Antara studionya Synchro Sound Studio yang besar tu kan. Semua dah rasa dah semua bilik-bilik. Kan. Macam-macam dekat situ kan. Lepas Synchro Sound, lepas tu studio apa tu di studio Ajai. Sebelum tu studio lain lah nama dia, tapi sekarang studio Ajai. Lepas tu ada beberapa studio yang besar-besar jugalah. Jadi banyak pergi ke sana. Dan kadang-kadang kita yang menjadi jururakamnya. Kadang-kadang sebab kadang-kadang tu. Tapi zaman tu macam mana dengan sistem pakai software apa? Maksud dia analog. So kita kena ada forward, lepas tu rewind balik, lepas tu record. Lepas tu, I know that machine. Mesin tu ada mesin apa kena nama analog tu kan. Untuk rakaman tu. Jadi kita masih ada lagi 2 inch, masih lagi mendengar bunyi apa ni, rintik yang 2 inch tu. Jadi rewind semuanya secara manual lah masa tu kan. Siapa yang you minta waktu tu kan, kita kan orang baru, sebab dah selalu kerap, lepas tu you minta kebenaran ke dia orang tiba-tiba nampak ada potensi dekat kamu ke macam mana? Awalnya memang kita backup vokal je. Tapi lepas tu kita dah selalu bukan senang nak pegang analog tu pun. Bukan senang. Bukan dia orang nak bagi tau. Bukan nak bagi. Jadi bila bukan semua orang nak bagi. Kita tengok, kita duduk sebelah dia. Mahal kan? Kita tengok sebelah engineer tu, engineer tu kadang tu engineer tu penat kan. Ada kalanya saya pernah pergi satu studio. Yelah, rakaman berjam-jam kan. Magic Eye Studio. Magic Eye Studio ni adalah studio kalau kita dengar lagu Hijaz yang apa ni? Lagu zikir yang album zikir tu apa? Album apa tu? Album Pelita Hidup. Pelita Hidup. Macam tahu je. Jadi kita tahu sekarang ni arwah Abang Ali Yassin. Jadi dia kata, Amin awak jagalah ni. Untuk ni Safwan awak boleh rekod. Dia pun ajar lah. Dari situ saya seronok lah buat benda tu kan. Jadi kalau datang pun dia minta tolong buat macam tu. Lepas tu lah bila pergi ke Supra 7 ni sudah Mujahid. Dengan Abang Firdaus musician tu. Jadi mereka bergabung buat studio. Jadi kat situ pun saya belajar daripada situ. Jadi Mujahid pun terangkan macam-macam lah, Cubase-nya apa semua. Jadi masa tu kita tak nampak secara keseluruhan lah. Kita nampak macam ni rakaman. So dia bermula pada tahun 1999 lah kan? Untuk backup vocal mula tahun 2000, 2001 macam itulah. Dah start pegang-pegang ni tahun 2000, 2001 lah. 2000. Sekarang dah sekarang 2021 dah lebih 20 tahun lah. Lebih 20 tahun. Daripada situ saya develop software dan sebagainya. Software saya macam-macam lah. Catwalk lah dengan Cubase-nya, dengan Pro Tools-nya dan sebagainya. Jadi macam-macam benda, tapi tak tahu mana nak pegang yang kita selesa. Sebab kita tak tahu kita tak tahu macam mana rakaman yang sebenar-benarnya kan. Jadi pada tahun 2004 2005 macam tu saya join penggiat industri nasyid dan juga nasyid.com lah. Masa dia orang ada satu studio masa tu. Di studio tu pada 2005 masa tu studio tu macam dah ditinggalkan sikit lah kan. Jadi macam tak berfungsi.
Okey, minta maaf tadi terpadam. Kita sambung semula. Tadi kat mana, Dik? Tahun 2004. 2004. Okey. Jadi 2004 tu di sebuah studio Nasher.com lah. Studio Nasher.com. Jadi kat situ mereka manggil Greg Henderson untuk mengajar cara penggunaan Cubase, cara penggunaan Nasher.com panggil lah. Nasher.com panggil. Okey. Cara penggunaan mixer, rakaman dan sebagainya lah. Jadi bila zaman tu mixer tu besar-besar lagi kan? masa mixer besar-besar lagi sekali dengan untuk recording konsol lah, recording yalah. konsol terus. Jadi kat situ nak recordnya dan sebagainya. Jadi Greg pun sambungkan kepada PC dan sebagainya. Bukan mixer yang besar satu meja tu? Bukan mixer yang besar tu. Dia kecil je. Dia besar ni je. Alright, okey. Jadi sebab rakaman studio pun kecil je. Rakaman 1-2 mic je kan. Jadi pada situlah saya develop sebenarnya saya lebih selesa menggunakan software Cubase daripada Steinberg lah. Daripada situ lepas tu saya Dakmi join pula Nasher.com. Okey, dah lama lah kenal Dakmi. Dakmi zaman kita orang memang masa tu bujang-bujang lagi duduk kat studio buat macam production lah kan. Bro Dakmi macam contohnya macam Rahim Rangers yang first episode dengan second episode saya dengan Dakmi buat untuk rakaman VO dan Foley dan sebagainya lah. Itu dah lama dah tu kan, tahun 2005-2006 masa tu. Lepas tu pada tahun 2008 ada tawaran daripada Intim lah. Untuk jadi sound engineer. Masa dia orang tak ada sound engineer lagi lah. 2008 ya. 2008. Jadi pun saya jauh sebenarnya, tengok betapa jauhnya perjalanan dia. Dekat 20 tahun lepas akhirnya orang kata apa? Berbaloi lah kan. Sebenarnya kita dah lah anugerah nasyid pertama kan. Alhamdulillah. Jauh kan. Lepas tu teruskan lagi boleh lepas tu join pula Intim sebagai sound engineer. Di Intim Record lah. Di Intim Records. Record di Bandar Seri Damansara. Okey. Jadi di Saya tak pernah ke sana. Tak pernah Alah rugi Okey, lepas tu jadi dekat sana dia orang banyak production in-house lah. Production produk-produk CD, zikir, bacaan Al-Quran, lepas tu lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kanak-kanak. Jadi lebih kepada edutainment punya produk lah. Okey. Jadi dari situlah saya develop skill rakaman, lepas tu skill mix, mastering. So zaman 2008 tu dah start pakai Cubase Start pakai Cubase lah. Cubase tu boleh cerita sikit apa itu Cubase? Software daripada apa? Yang Cubase ni ialah digital audio workstation lah. Dia punya software dia. Kalau kita untuk DAW lah kan. DAW kan. Maksud dia kalau misalnya untuk menulis set sendiri Microsoft kan, Microsoft Word. Jadi ini Cubase, Steinberg Cubase. Jadi Cubase saya pakai Cubase dari dulu sampai sekarang lah. Until now pakai Cubase masih lagi. Sekarang ni pun kat studio pun masih lagi Cubase. Masih Cubase. Lepas tu walau bagaimanapun saya biasa juga menggunakan Sonar. Sonar daripada Catwalk. Lepas tu pernah juga kadang-kadang tu saya bosan gunakan Cubase tu, nak sound lain sikit saya gunakan Pro Tools untuk mix. Macam tu lah. Dan macam-macam lah. Tapi orang kata kalau kat barat tu memang penuh dengan pengguna Pro Tools kan? Betul. Kat barat dia banyak guna Pro Tools. Yes. Sebab memang saya cuma Pro Tools sekarang ni lagi mudah lah, sebab dia dah macam-macam equipment boleh digunakan. Sebelum ni Pro Tools sekali dengan dia punya sistem kan, dengan sound card apa semua, Pro Tools semua kan. Jadi tak boleh nak campur sound card lain. Jadi dengan Intim tu dari start 2008 lah. 2008 tu banyak production yang buat CD, DVD dan sebagainya, mastering dan sebagainya. Pada 2010, 2011 saya menjadi assistant producer dan juga merangkap A&R lah kepada Intim Records. Okey. Assistant producer. Jauh daripada situlah kita jadi studio manager macam-macam kan. Jadi kita itulah pengalamannya. Belum lagi cerita kita diorang kenal sebab kita sama belajar muzik. Jauh lagi tu. Tu baru tahun 2008. Lepas tu being promoted to be assistant producer assistant producer dan juga with Intim lah. A&R lah. NAR. NAR dekat Taman tu ke? Bukan. A&R ni bukan NAR. A&R. Okey. Art and Repertoire lah. Jadi kita nak bentuk produk tu daripada awal betul lah kan. Dan juga studio manager lah. Jadi kat situ
sampai ke 2015. 2018, 2015, about 8 years lah. Lebih 8 years lah. Lebih kurang lah. Jadi kat situ banyak produk yang saya buat. Jadi kalau nak kirakan produk yang saya terlibat dalam produk tu adalah rasanya beratus-ratus produk saya terlibat. Jadi macam-macam benda, macam-macam kerana, dan juga selain daripada produk, in-house produk, ada juga daripada klien-klien yang kita buat yang datang ke studio, yang buat iklan, yang buat buat animasi. Jadi pengalaman tu banyak, kebanyakannya di Intim tu memang banyak lah. Lepas tu pun Maizin pun pernah rakam kat sana dan sebagainya. Lagu apa tu? Ingat lagi lagu apa Maizin rakam kat Intim tu? Lagu apa tu? InsyaAllah bahasa Melayu. Maksudnya lagu yang viral Mahizin InsyaAllah tu. You pun terlibat juga? Terlibat juga. Waktu tu as what? Waktu rakam lagu Mahizin tu? Masa tu Mahizin pun ada rakaman dia. Saya assist dia daripada segi rakaman lah. Sebab dia producer masa tu. Lepas tu saya terlibat sebagai backing vocal pun ada juga. Macam tu lah. Ada juga yang part saya banyak ni. Dia minta saya mix pun banyak ada. Banyak ni pengalaman ni. So macam bekerjasama dengan Maizin, iaitu artis nasyid antarabangsa, macam mana bekerjasama dengan artis yang antarabangsa? Sama tak dengan orang kita? Cara kerja, cara disiplin ke sama tak? Cara disiplin kerja macam Maizin dia banyak travel. Jadi dia peralatan yang digunakan tu sangat mahal. Sangat mahal tadi jenis dia sangat mahal. Maksud dia kalau misalnya dia pasang je untuk rakaman, jadi dia dah cantik dah bunyi dia. Jadi daripada Maizin jugalah kita sebenarnya banyak apa yang dilakukan oleh Maizin tu kita pun lakukan juga. Contohnya macam Maizin sendiri bila rakaman boleh minum soda Bandung ya. Daripada pengasas dia saya lah. Boleh minum je. Ya Allah. Sedap kan? Sedap ni. Inilah soda Bandung sebenar. Yang akan dapat kan. Iklan. Sedap tak? Sedap tak? Soya Bandung sebenar. Soda Bandung Kayangan. Itu dia. Minum je. Minum. Sila. Baik. Okay, sama pasal Maizin mempunyai equipment yang mahal. Bila dia pasang tu dah enhance terus, dah sedap dah. Dah sedap dah kan. Jadi dia pun banyak juga yang kata dia ajar kita macam mana nak buat dan sebagainya. Tapi kebanyakan apa yang dia ajar tu kita pun ada juga buat macam tu kan. Cuma dia tunjukkan cara kerja yang lain sikit lah. Tapi benda tu pun kita buat juga kadang-kadang. Macam tu. Contohnya dia buat rakaman banyak kali, jadi dia buat pilihan dan sebagainya, itu kita dah biasa buat. Tapi dia buat lagi detail lah sebenarnya. Macam mana tu? Nak juga tahu ni. Nak juga tahu. Kadang-kadang spend masa kat studio kan, bekerja-kerja kan. Kalau ada teknik lagi bagus, nak juga tahu ni. Dia kebanyakannya detail tu tak adalah detail mana. Cuma daripada segi dia orang yang paling penting sekarang ni, yang apa yang kita buat sekarang kat studio ialah auto-tune. Okay. Jadi untuk first album yang Maizin pun kita boleh dengar kebanyakan dia banyak auto-tune kan. Jadi auto-tune tu bukanlah satu benda yang jahat ke apa kan, tapi dia menyedapkan benda tu lagi sempurna lah. Yang kalau kita dengar pun lagu tu lagi sedap, lagi sempurna, lagi senang masuk ke hati kan. Kalau ada silap pitching apa semua kan, lagu sedap pula, tak sedap juga macam tu. Jadi benda-benda tu je lah. Dan kadang-kadang dia agak particular daripada segi melodi dia cipta, nampaklah kadang-kadang dia pergi ke, dia buat kadang-kadang masa tu pun, masa dia datang ke Malaysia tu pun, masa dia rakamkan lagu tu pun, dia sedang dalam proses untuk siapkan album kedua. Jadi masa dia berada di mana, di hotel, dia pun rakamkan demo, kadang-kadang rakamkan suara dia, backup dan sebagainya lah. Sebab bila travel tu banyak macam-macam idea dapat kan. Dia pergi Indonesia lagi, pergi macam-macam. Jadi dia macam itulah. Maksud dia yang saya belajar ialah rakaman tu boleh dilakukan secara mobile. Mobile. Jadi bila teknologi kita nampak kan, daripada zaman analog dah berpindah kepada DAW yang hebat-hebat ni kan. Lepas tu boleh mobile recording kan. Mobile recording. Jadi saya tengoklah alat-alat dia apa semua, saya belajar lah. Jadi bila sekarang ni pun lepas tu baru Intim pun ada buat juga lepas tu untuk mobile recording. Saya buat satu service studio untuk mobile recording lah. Kadang contohnya saya pernah mobile recording macam ustaz-ustaz yang nak buat
Zikir. Macam kalau bisa dengar dekat dalam iKim kan. Apa tu? Iwakaf Johor. Apa selalu? Boleh dengar? Ya, yang dia punya Iwakaf Johor tu suara saya. Oh, tu saya. Dia suara saya. Lah, selalu dengar. Selalu dengar tu suara Kalau saya. siapa dengar IKIM FM memang selalu dengar iklan tu. Jadi apa-apa yang sampai sekarang lagi rasanya. Sekarang dia tengoklah masa raya dia adalah. Oh. Jadi bila dia macam Johor, dia company tu itu menggunakan teknik mobile recording. Betul? Mobile recording. Saya pergi ke sana rekod, contohnya baru ni rekod apa tu? Siapa? Datuk Nur Gadot. Saya rekod dekat dia punya dekat office dia. Lepas tu Ustaz apa? Ustaz Kazim. Dekat Al-Barakah dekat Perak. Semua menggunakan mobile recording. Ustaz Zahazan dengan arwah Hasan Din. Pun rekod kat rumah dia. Macam tu. Jadi kita kena untuk kekal relevan, kita kena mengikuti. Tak nak kena ikut apa kat zaman tu provide kan, untuk memudahkan. Kalau dah ada kita gunalah. Betul. Dia mobile recording ni pun yang penting tempat tu. Jadi misalnya saya tanya dulu, saya akan survey dulu lah macam tempat dia macam mana. Dia kata tempat dia dalam office, dia kata macam mana. Kadang ada juga yang bising-bising apa semua kan. Tapi benda tu ialah kebakaran kita untuk mengurangkan noise tu masa editing. Jadi kita kena pandai lah. Jadi alhamdulillah kalau kita dengar Iwakaf Johor tu punya ni. Macam Dono sekarang pun hebat. Bahkan noise reduction tu memang hebat. Mic pun sekarang memang hebat untuk tapis kan. Betul. Jadilah itu yang saya belajar dari Mahizin. Dan juga dari segi idea dia untuk backup dan sebagainya, kita nampaklah kesungguhan tu paling penting lah. Masa dia produce, dia sangat fokus lah. Macam tu. Itulah. Itu dan pengalaman dengan Mahizin lah. Mahizin lah. Dari segi mikrofon mikrofon, ada mikrofon favourite? Mikrofon favourite Neumann U87 ke? 87 tu tak pernah pakai sebenarnya. Pernah pakai dekat Synchro Sound tu. Cuma kita tak tahu apa sangat kan. Tengok mic dia panjang kat atas tu kan. Jadi sekarang ni bila kita dah berhimpun dalam studio engineer ni, jadi kita tak kira mic macam mana sekalipun, yang penting kita try dulu mic tu. Kita dengar dulu mic tu. Yang penting sekali macam-macam lah. Kalau macam dari segi peralatan studio, saya boleh gunakan macam-macam. Maksud dia kalau misalnya orang cakap, kita gunakan speaker ni lah bagus, speaker ni bagus, speaker ni. Tapi yang paling penting sekarang ialah kita kena kenal speaker tu. Kita kenal dia punya frekuensi response daripada speakernya, daripada mic-nya. Kalau mic tu masa kita tengok frekuensi response dia, kita boleh sesuaikan macam mana nak mixing dia, macam mana. Contohnya kalau kita pergi satu tempat, tiba-tiba dia minta kita record kan. Tiba guna mic dynamic je. Contohnya kan. Jadi kita don't be surprised tau. Walaupun dengan mic dynamic pun, kalau kita pandai mixing mastering, bunyi dia orang tak tahu pakai mic biasa macam mikrofon biasa tu. Betul. Jadi kan mic dynamic je kan. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi bila kita try, kita rakam, yang penting source dia cantik. Lepas tu yang paling penting ialah apa yang kita nak buat dengan source tersebut. Dengan apa yang kita rakam tu. Maksudnya tak payahlah macam tengok, alamak mic dynamic je ke? Tak boleh lah. Kalau kita boleh rasa boleh olah cantik, maksudnya janganlah cepat-cepat nak mindset tu. Rasa mindset lah. Jangan terus macam nampak je mic macam tu terus macam mindset betul. nanti mesti sound tak okey ke apa. Jadi, kan. Cuba dululah. Betul. Benda ni saya akan masukkan dalam saya punya syllabus untuk yelah, you cakap you nak buat akan ada kelas untuk mixing and mastering lah. Akan datang. Kawan-kawan di Malaysia lah. Belum boleh nanti akan ada kelas mixing mastering daripada pemenang anugerah. Tak bila tu nanti dia akan update dekat Facebook. Facebook apa? Facebook Aminuddin Muhammad. IG tak ingat lah. Tak apa aktif kat IG. Tak apalah, nanti kita letak kat link lah. Link kat bawah. FB kita boleh add kan. So tadi dah sampai tahun 2015. Kemudian selepas tu apa lagi highlight dalam masa 2015 2021 tu?
Kita kenal bila? 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. 3 tahun lepas kita kenal sebab kita satu kelas muzik untuk kerjasama dengan Royal Music College of London, ABRSM Music bersama dengan Cikgu Osman dan iaitu sebuah program daripada Kerajaan Negeri Selangor. Kita kenal kat situlah. Pula tak sangka classmate kita menang. Okay, so I highlight dalam pada tahun 2015 to 2001 macam mana? Dengan perubahan yang terlampau laju saya. Dengan equipment yang ada digital microphone lah, macam-macam ni. Do yang hebat-hebat ni kan, macam mana? Makin mudah ke apa? Dengan ada sistem mastering yang sangat simple kan, macam mana? Berkenaan dengan teknologi audio ni sebenarnya kalau kita tak perlu memecah kan kalau misalnya ada tiba-tiba teknologi lagi bagus dan sebagainya. Kan? Tapi sebenarnya benda tu sama je. Cuma mungkin daripada segi sound ke apa? Sound pun lebih kurang sama. Masih lagi walaupun sound yang tahun 90s tu still power kan. Jadi benda tu sebenarnya atas diri kita sebenarnya. Kalau kita nak moden, kita akan pilih moden. Kalau kita nak yang tradisional, kita akan pilih tradisional. Cuma apa yang kelainan itu ialah kalau misalnya dari produksi lah. Daripada segi produksi, kalau misalnya dari segi door, ada yang lebih bagus dan sebagainya, itu sikit memudahkan sikit. Mudahkan sikit. Contohnya kita sebelum ni kalau misalnya kita edit beat dan sebagainya kan, kita satu kita edit kan, kita potong satu lepas tu kita susun balik ikut tempo dan sebagainya. Tapi sekarang ni dia kita tekan satu button, dia dah boleh arrangekan semua tempo dan sebagainya, beat tu kan. Jadi itu memudahkan. Cuma daripada segi sound sama je. Kan. Kalau macam speaker, speaker keluar macam-macam jenis speaker. Tapi kita jangan terpengaruh sebab kadang-kadang speaker tu banyak yang digunakan untuk hip hop dan sebagainya. Kadang speaker tu digunakan untuk lagu-lagu yang trance, lagu-lagu elektronik dan sebagainya. Kan. Tapi kita kata speaker ni bagus lah, beli speaker kan, tak sesuai dengan kita yang nak mix lagu-lagu ballad, lagu-lagu yang jenis yang tradisional, lagu-lagu yang klasik dan sebagainya. Kan. Sama juga dengan mic. Mic pun daripada dulu sampai sekarang pun sama je. Ada ribbon, ada yang condenser mic dan sebagainya. Sama je. Cuma daripada yang penting apa yang kita nak sebenarnya. Itu yang paling penting. Kan, kalau kita contohnya saya ada seorang guru saya lah, Zairi nama dia. Zairi ni dia adalah seorang mixing engineer yang pernah mix album Suci dan Debu, Iklim daripada dulu. Dan juga pada tahun 2002-2001 dia mix album Phoenix Bangkit. Album yang terbaik lah kita pernah dengar kan daripada M. Nasir. Jadi dia kata dia daripada dulu sampai sekarang lebih kurang je cara mix dia. Sekarang Bro Zari tu kat mana? Dia di Luncai Mas sebagai freelance. Dia sebagai freelance lah. Bersama M. Nasir lah. Dan sebelum ni dia ada buat studio M. Nasir lah. Datuk M. Nasir. Datuk M. Nasir. Sorry. Dia ada buat studio di Neo Gendang. Tapi dia buat studio bersama dengan Adri Hashim. Tapi lepas tu studio dia tak ada. Sekarang ni dia freelance, banyak buat dengan M. Nasir lah. Datuk M. Nasir. Kan? So perubahan-perubahan yang ada berkenaan dengan industri itu dari segi sound, kalau kita nak mencorak tu lebih kurang sama je. So bunyi drum sama je daripada dulu sampai sekarang. Cuma drum tu bertambah ada bunyi lain je. Jadi itu kita nak kejar sebenarnya. Itu yang kita nak kena pengetahuan. Contohnya bunyi saya dengar ni pun banyak belajar ni. Bunyi violin lah contoh kan. Kita sekarang ni ada beberapa, ada 6 jenis violin yang kita cello lah, violas dan sebagainya. Tiba-tiba kita dengar ada violas, kita tengok ada satu preset bila kita main keyboard dan sebagainya, ada keluarnya plug-in ataupun VSTI instrumen yang baru, ada violin yang lain bunyinya. Contohnya E violin contohnya kan. Jadi kita kenal bunyi tu. Bila kita kenal bunyi tu, macam mana kita nak develop bunyi tu untuk jadikan sebagai penghasilan kita. Macam itulah. Benda-benda baru tu kita tak boleh nak kejar sebab banyak sangat. Jadi be yourself sekarang ni. Apa yang kau boleh buat kan. Apa yang benda baru masih lagi develop. Masih lagi kita bukan yang tetap pada sekarang. Kita masih lagi develop benda baru.
benda tu datang, benda ni datang, tiba-tiba ada mic baru datang, macam-macam jenis kan. Jadi penggunaan dia ialah mungkin kita buat dalam 80% tu kita kekalkan yang baru. Cuma daripada segi kita kena bersedia untuk Okey, bersambung semula. Biasalah terpadam kan. Okey. Tadi kat mana tadi pasal kita berhenti dekat Bro Zairi pun nasihatkan you pasal kita kena kreatif lah dengan benda-benda baru datang benda-benda baru datang. Benda-benda yang baru datang tu kita jangan terkejut sangat. Yalah. Jadi kita dengar. So kepada nasihat bro lah, Bro Amin kan, kepada yang mereka baru-baru kan, yang pelajar-pelajar muzik ke, pelajar macam bro ambil muzik secara officialnya later 3 tahun lepas kan. 3 tahun lepas. Tapi dia punya exposure-nya sebab dapat diberikan peluang untuk memegang sendiri analog lah. So kepada mereka-mereka yang nak menceburkan dalam bidang sound engineering ni, mixing mastering ni, macam mana? Apa nasihat bro? Okey, nasihatnya sebenarnya apa yang kita perlukan. Bro terfikir tak akan pegang bedalah ni satu hari? Terfikir tak? Dah anugerah terbesar nasyid di Malaysia ni. Kan? Sebelum terfikir ni, tak? Sebelum ni memang tak ada anugerah. Nasyid memang tak ada anugerah. Kalau ada anugerah pun nasyid ialah IKIM lah. AIM, Anugerah Industri Muzik. AIM. Pada AIM 2010, Intim telah menangi album nasyid terbaik. Okay. Jadi saya adalah one of the producer lah. Jadi masa dalam tu memang ada nama saya dekat Nila kan, dekat TV tu. Cuma saya tak naik, adik saya yang ganti saya. Adik saya. Jadi itulah dah pernah menang dah untuk album terbaik. Album terbaik Allah Robi, album Intim Allah Robi nasyid terbaik AIM. Dan juga sebelum tu itu yang first anugerah. Tapi kita bukan itu sekali dengan Intim, kita pun tak ada apa-apa macam nak anugerah menang ke, dia orang hantar je kan. Betul, bila kita berkarya ni sebenarnya kita buat je. Menang ke tak menang tu macam macam tak fikir kan. Macam ada lah macam kadang-kadang bila rasa kita tak sedia tu tercalon ke lagu aku kan. So maksudnya sama juga sini lah. Macam ni juga. Kita hantar, lepas tu tercalon, lepas tu waktu dia announce tu macam mana? Masa hantar lagu tu memang Tabir Sentap yang hantar lah. Jadi tanya Tabir Sentap ada hantar tak? Dia kata ada hantar. Lagu apa album yang Amin hantar? Dia orang hantar lagu Arif Sakit tajuk dia. Lagu Arif Sakit ya? Okay, alright. Rakaman dia di studio ni juga. Jadi bila dia hantar, kemudian lepas tu dia orang lepas tu pun daripada Tabir Sentak dia kata, Abang Min standby, nanti nak kena pergi rehearsal sebab abang dapat dalam 3 teratas lah percalonan untuk rakaman lagu percalonan teratas untuk rakaman lagu. Tak tahu apa anugerah apa. 3 teratas untuk apa tak lupa kan. Jadi saya cakap tak apalah, tengok lagu pun dahsyat juga kan, daripada lagu lagu Setangi Syurga, Intim Fit, siapa tu? Khai Bahar, lepas tu Jannah daripada siapa tu? Jannah, lagu siapa tu? Ya Allah, lupa. Lagu Jannah. Jadi saya pun lupa. Lupa. Lagu Jannah. Jadi lagu tu pun agak kuat, strong jugalah kan. Lagu tu pun Audimok yang Jannah. Ikhwan Fatana. Ikhwan Fatana. Okay. Jadi kita Arif Sakit kan, Aminuddin. Jadi tak apalah kan. Jadi hari tu, jadi dia orang pun tanya, Abang Min datang tak untuk rehearsal apa semua. Okey, datanglah. Sebab saya dah lama dari industri. Jadi datang tu pun bukannya kata kita nak menang ke, tak ada. Tapi lebih kepada nak meraihkan kawan-kawan yang sedang bertugas, munsyid Malaysia yang sedang bertugas. Jadi kita pergi je lah. Tak apa, tak kisah menang ke tak menang ke apa kan. Sebab dah lama dalam industri dan kita dah ramai kenal. Robaninya, Raihannya, Hijaz dah ramai kenal. Jadi macam keluarga dah besar dah kan. Jadi datang, dia alhamdulillah tak sangka ya ke menang kan cakap kan. Jadi kita just naik. Tak sangka benda tu kan. Ni first anugerah nasyid dekat Malaysia. Jadi alhamdulillah dapat anugerah. Dan sebenarnya bagi saya benda ni ialah sebenarnya doa daripada kawan-kawan juga sebenarnya.
apa yang saya buat pun kalau Saya bangga tau sebagai seorang kawan. Saya pun banyak jugalah buat produksi dengan klien-klien dan sebagainya. Mereka tu pun memang bukan apa kita terbaik, tapi apa yang dia orang dapat tu ialah apa yang dia orang nak. Kebanyakan yang saya buat dengan klien, saya buat job dengan klien dan sebagainya. Jadi apa dia orang nak, dia orang dapat dan dia orang berterima kasih. Kadang-kadang ada yang kebanyakan dia orangnya ada juga daripada Muhammad Tafiz yang buat qasidah dan sebagainya. Kan, jadi minta doa daripada dia orang. Kita bukan nak menang apa, cuma doakan saya sihat, doakan saya murah rezeki macam tu kan. Dia doa-doa daripada klien-klien, doa daripada kawan-kawan kan. Macam tu lah. Jadi bila adanya anugerah ni, saya pun beritahu, kadang saya nak bergembira untuk beritahu dia orang bahawa apa yang korang buat dengan aku kan, aku buat dengan aku sebelum-sebelum ni ialah apa yang kau nampak sekarang macam tu. Ini ialah hasil dia. Penghasilan yang aku buat ni ialah kualiti yang atas anugerah ni aku berikan korang. Macam tu kan sebelum ni kan. Yalah. Daripada situ jugalah kita belajar, banyak belajar dan sebagainya. Jadi atas lagu Arif dan sebagainya, benda tu memang kita tak terfikir pun untuk anugerah, kita buat yang terbaik je. Yalah. Dan samping tu kita belajar, develop dan sebagainya. Saya pun banyak develop dekat Tabel Sentap. Start 2015, bantu dia orang set up studio. Dan dia orang pun dah anggap macam kita ni macam family. Dia kata, abang gunalah studio ni sebab kita tahu kita freelance. Abang guna studio ni kalau ada job dan sebagainya. Saya develop dia orang, saya ajar dia orang, dan lepas tu dia orang dah boleh berdikari. Alhamdulillah dia orang pun dah studio ni dia upgrade lagi. Sebelum ni satu bilik vokal tu je. Sini tempat dia orang lepak apa semua, tak ada dinding ni. Rakaman pun dekat satu bilik sana je sebenarnya. Bilik yang satu tu je. Jadi sekarang ni dah ada apa semua. Jadi kemudahan untuk mereka lah. Jadi alhamdulillah yang terbaru Tabel Sentap dalam carta IKIM minggu ni keputusan minggu lepas, hari Sabtu baru ni. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga ialah daripada Tabel Sentap. Alhamdulillah. Bolut. Itu alhamdulillah kami pun terkejut. Buat sehabis baik kan, buat seikhlas hati kan. Ini adalah pada saya satu cerita yang sangat inspirational ya. It doesn't come easy kan. It's so difficult kan. Bukan apa, recognition ni bukan apa pada pendapat saya. Recognition ni perlu juga macam kita sekarang bersyukur ada anugerah Nasyid Malaysia Recognition ni macam lebih buat macam bila kita being acknowledge, macam kita punya stepping stone lah untuk orang lebih nak bekerjasama dengan kita. Sebab kita pun kadang-kadang, betul tak, saya pun ada impian nak bekerjasama dengan orang ni, tapi sebab ada kekangan dari segi pencapaian tu, kita rasa macam betul tak, faham tak maksud saya? Faham. Tapi bila ada buat anugerah-anugerah macam ni kan, dia recognize semua-semua ni kan, berbagai ni kan. So, pada saya sangat bantu lah. Terima kasih lah anugerah Nasyid Malaysia kan. Alhamdulillah. Memang betul-betul terima kasih kepada semua kawan-kawan bila dengar cerita, bila kita dapat tahu cerita you kan, daripada tahun dekat 20 lebih tahun kan. Itulah rasa macam sangat terinspirasi lah. Macam kita tak perlu, kita buat benda yang kita suka. So tak perlulah kita nak, orang kata nak kejar anugerah tu, tak perlu, betul? Tapi kita kena buat kerja sebaik mungkin. Inilah hasilnya, kemudiannya, betul tak? Macam tu lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kepada Munsyid Malaysia yang sungguh-sungguh nak buat anugerah ni. Bila government support KKMM kan, dia support kan Nasyid ni. Jadi akan datang lepas ni dalam bulan, katanya bulan 6 bulan 7, untuk anugerah international pula, Nasyid international pula. Dan juga anugerah untuk anugerah Nasyid seterusnya, anugerah Nasyid Malaysia yang kedua ialah bulan 12. Macam biasa. Alamak. Cepat-cepat hantar karya. Alamak, cepatnya. Sebab PKP ni banyak lagu-lagu saya stuck lah. Ya ke? Buat. Okey, jadi macam itulah. Jadi satu lagi untuk nasihat kan kepada siapa nak menceburi. Tadi kan soalan tadi kan. Bidang ni lah. Dia sebenarnya bidang ni tak ramai orang tau. Dia limited tau. Bidang ni tak ramai orang. Dia sebenarnya yang first kali yang kena ada ialah passion.
Passion Passion. Kita kena tahu apa yang kita nak buat. Kan? Contohnya daripada awal saya sebenarnya daripada sekolah menengah tu dah try dah nak rakam-rakam apa semua. Cuma kita fikir macam ni tau. Okey, dari sekolah menengah tu saya boleh nyanyi, saya boleh jadi backup vocal, buat harmoni, saya boleh main percussion. Jadi kalau fikir juga, kalau aku 5 orang, macam mana aku nak rekod macam tu. Jadi kat situ saya siap pergi ke surau masjid. Ayah saya jadi AJK kat situ. Kat masjid tu dia ada satu hi-fi mini kompo yang ada 2 deck tu. Okey. Jadi kita fikir macam, okey, kalau misalnya aku rekod satu, lepas tu aku pindah ke tepi, masukkan tape satu lagi kat sebelah. Jadi aku mainkan ni, lepas tu aku rekod, dia akan rekod kat sini, lepas tu aku buat macam ni, jadi akan jadi 2-3 layer suara. Aku mesti kena pindah. Itu yang first saya develop, macam mana nak rakam. Kita tahu apa kita nak buat. Lepas tu bila kita dah masuk universiti, bila kita tahu ada device. Ada device ataupun ada device mixer. Lepas tu ada ada layer kan, layer semua tu kita kata, inilah benda ni. Ini aku nak try semua sekali. So passion tu yang paling penting. Daripada situ kita tahu apa kita nak buat. Lepas tu daripada situlah kita nak bagi cantikkan dia bunyi, kita nak dapatkan source yang bagus. Masa tu pun kita tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang kita dengar balik apa yang saya ada simpan file tahun 2002, 2001 dulu kan, yang kita buat rakaman apa semua kan, buruk. Tahu, ada noise lah apa, tapi bagi kita masa tu dah sedap. Tahu. Dah sedap dah tu kan. Bro Munif. Dah sedap dah. Ni kan masa dulu kan. Dan juga sama juga dengan apa yang kita telah rakam pada 2005, 2006, kita rakam jadi producer. Masa 2006 tu saya dah jadi producer untuk Wildan. Saya jadi producer untuk Wildan. Saya jadi engineer situ. Cuma mixing masa tu saya belum berani pegang lagi lah. Sebab saya tahu, sebab masa Greg ajar 2005 tu, dia kata untuk EQ, kompresor dia kena makan masa sikit. Dia kena latih telinga. Paling kurang pun minimum 5 tahun untuk latih telinga, untuk mixkan untuk EQ. Jadi saya dengar, tak boleh hantar kat you je lah. I malas buat sendiri lah. Jadi lama kelamaan selama 10 tahun barulah kita faham. Bila kita dengar satu ni, kita tahu dah EQ dia macam mana kita nak ni. Sama juga kalau misalnya kita dengar live punya sound pun sama juga. Kita dapat nilai benda tu lama-lama. Jadi sikit-sikit kena teruskan dengan bidang ni sampai mungkin dalam 10 tahun teruskan, mungkin kamu akan dapat satu pengalaman di mana itulah yang akan dapat jadi padu lah dia punya penghasilan dia tu. Alright, so ni sebelum kita berakhir sesi temu ramah bersama-sama Composer TV. Okey, paling lama lah untuk mixing mastering yang pernah you buat. Bukan sebab apa, I tahu sebab you banyak buat lagu-lagu nasyid kan. Budak-budak nasyid ni I tak ada masalah yang suka buat terlampau banyak sangat layer, yang berpuluh-puluh layer tu. Sekarang orang suka less is more kan. Tapi yang bila yang banyak-banyak layer tu ke, berapa lama you pernah nak siapkan satu projek mixing mastering satu lagu tu? Satu lagu paling cepat biasa berapa? Paling cepat yang pernah saya buat lah. Sekarang ni di Taibai Sentap, dia orang kerja sangat laju. Sangat laju. Kadang-kadang kita kena kejar timeline dia orang. Kadang-kadang disebabkan oleh kadang-kadang dia orang dapat sesuatu tu dah siap hari tu, esok dah nak release dah dekat YouTube dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya dapat, contohnya dia kata, Abang Min esok free tak? Kenapa nak mix hari ni lah? Belum sampai file belum sampai, file gitar belum sampai lah apa semua kan. Esok, okey esok boleh lah rasanya. Okey, betul, esok pukul apa? Saya cakap dah lepas Zuhur macam tu. Okey, nak release pukul apa? Saya tanya. Nak release pukul 9 malam. Okey. So macam mana? So berapa jam je? Jadi lepas Zuhur tu saya datang, saya akan mix dengan producer dia lah. Dengan producer dia akan ada sekali lah. Senang lah. Kalau tak dah mixing nanti kan ada nak ke depan lah, ke belakang lah. At least kalau producer ada, senang settle kat situ je lah. Macam tu lah. Okay. Settle producer dah ada kat situ. Jadi kita dengar producer pun lepas kita mix satu,
Lepas tu hantar kat dia, nanti dia akan dengar kat mana-mana macam mana. Lepas tu dia akan beritahulah apa yang nak ni, apa yang ni. Jadi kita tengok apa yang dia nak apa semua, kita ni lah fulfillkan lah kan. So yalah, dalam 4-5 jam jugalah. Untuk sekali buat kan. Berbalik kepada soalan saya kepada kumpulan-kumpulan nasyid yang terlampau obses dengan backup vokal. Nama pun backup kan, tapi dia lebih pentingkan backup. I banyak jumpa yang penyanyi-penyanyi nasyid yang suka backup vokal terlampau banyak syarat-syarat ni. Berlayer-layer, bercounter-counter ni. Okay. You tapi dah disuka macam tu, nak macam mana kan. Tapi macam you tak ada kalau macam banyak-banyak layer tu, lama tak nak buat ke senang tak? Ke tengok dia macam, tengok file tu dah macam oh my god. Macam mana? Melambatkan kerja ke? Tengok kepada cara dia orang rakam sebenarnya. Bila dia orang rakam, kadang-kadang tu ada pernah sekali saya dapat cara rakaman yang salah. Saya dapat untuk backup vokal saja 50 track. Layer 50 track. Tak, you guys kalau in our station, you guys tengok benda tu banyak sangat. Main vocal dia kan, satu je lah kan. Ni backup ni sampai 50 layer. 50 layer saya dapat kan. Itu lepas tu dengan track music lagi, track music biasanya minimum 20 lah. Itu yang ada kan, kadang-kadang 20. 20 campur 50 iaitu 70 track masuk dalam session sampai ke dia hang benda tu kan. Jadi benda tu yang paling penting sekali ialah cara kita, skill editing tu penting. Skill editing, kalau skill editing tak padu, maka dia akan jadi lambat. Jadi apa saya cakap daripada awal, kita kena tahu apa yang kita nak buat. Yang first sekali, bila dapat 50 track tu, saya tak terkejut pun. Tak adalah macam ni. So, saya takut sistem kita hang. Sebab dia banyak guna RAM dan sebagainya kan. Bila kita masuk reverb lagi, macam-macam RAM dia banyak guna. Jadi, apa kita nak buat dengan 50 track tu? Kan? Yang first sekali, skill editing kena power lah. Macam mana kita nak susun dia, kita kena structurekan dia elok. Jadi, benda tu dia akan jadi fun lah. Jadi macam game pula. Seronok kita buat. Tapi kalau misalnya tak tahu apa nak buat, kita akan jadi stres lah. Tengok bila orang expert, because he's in the been doing it for so long, dia jadi happy bila saya pula memang tak pernah pegang lah kan. Biasa memang upah orang je lah kan. So kita tengok macam ya Allah banyaknya kan. Rupanya macam tu dia boleh jadi macam enjoy pula kan. Boleh enjoy kita so about mindset lah. Mindset lah, semua mindset betul. Twist benda tu jadi macam okay tak apa, it's another challenging thing today. It's okay, you give it to me 70 track whatever. Lepas tu satu lagi benda yang perlu, macam mana kita belajar enjoy. Sebab satu lagi, kita kena tahu sedikit ilmu berkenaan dengan muzik dan juga vokal. Kena tahu. Sebab bila kita nak mix, kita akan mix bermacam-macam jenis instrumen. Itu pertama. Yang kedua ialah bila kita mix banyak backup. Kan? Backup tu banyak macam 50 tu. Kan? Sebenarnya banyak backup tu bukan dia orang tak sedap. Banyak backup tapi sedap kan. Jadi kita enjoy benda tu. Oh macam ni dia buat layer memang ni memang jadi kita seronok lah kan. Memanglah counter macam meriah kan. Macam meriah. Dia suka. Itulah. So, daripada segi ni lah, maksud editing tu ialah benda tu yang memeriahkan tu. Sedap ni. Jadi macam kita nak bagi dia lagi sedap kan. Cuma kita kena balance kan lah, muzik, vokal apa semua kan. Berkenaan dengan yang penasyid yang banyak buat vocal background tu, sebenarnya jangan tiru orang. Yang penting sekarang ni ialah kalau kamu 5 orang, okey, paling lebih pun korang ada 7 orang atau 8 orang je. So jadi susun elok-elok vokal korang tu mengikut kapasiti kumpulan tu. Macam tu, itu yang paling penting. Kalau misalnya korang 5 orang tapi backup vokal macam choir macam 20 orang, dia tak balance kan. Kecuali ada part-part dah, contohnya sesuatu lagu dia ada dynamic, kita campurkan choir di belakang, jadi itu nampak dia punya dynamic dia, kita nak nampakkan dynamic. Tapi kalau lagu-lagu biasa, lagu-lagu backup daripada awal sampai akhir tu, dia sebenarnya tak berapa logik lah kat situ.
tak berapa logik kat situ. Betul. So sebab the dynamic tu, I rasa nanti orang tengok macam bosan tau. Macam daripada awal dah start sarat kan. Dia kena macam naik sikit. Dia kena sikit-sikit. Macam tu. Macam tu ujung-ujung pom. Macam tu. Kalau tak penat nanti. Yang penting bila melodi tu dah kuat, walaupun tak banyak sangat backup vokal, dapatkan dia punya bersama Composer TV. Okey. Jadi walaupun kita tak tadi kita berhenti dekat bab backup vokal. Okey. Jadi backup vokal satu lagu tu tak semestinya kita nak backup vokal full. Tapi kita nak cari dia punya X factor, kat mana kita nak letak. Kadang-kadang satu lagu tu mungkin 1-2 tempat je yang nampak macam vokal dia tu menyelah, vokal dia sedap. Kan? Yang lain tu biasa-biasa je, just backup, biasa apa semua kan. Jadi kalau boleh nampak dia punya reference tu ialah kalau macam nasyid sendiri pun banyak reference daripada R&B punya style harmoni dan sebagainya kan. Jadi mereka tak syarat dengan ni, tapi dia orang punya susunan tu walaupun 3 orang 4 orang pun dah cukup. Cukup syarat dah benda tu. Jadi susun dengan elok supaya message tu sampai dengan cantik lah sebenarnya. Itulah nasyid sebenarnya, message tu. Nanti kan tak apa dengar nanti. Tengok vokal je kan. Tu dia. Berubah. Tu dia. Banyak sangat benda yang kita dah dapat daripada hari ni kan. Saya bila dia cerita saya fikir kan banyak benda kan. Itulah dia Amin Nordin di mana in the future akan datang nanti akan ada kelas lah kepada mereka-mereka berminat boleh sertai. Itu tak tahu bila nanti kita akan war-warkan di FB Amin Nordin lah. Boleh add ke apa, follow ke kan. Kelas saya tu akan datang insya-Allah kita buat kelas audio engineer tapi producer version. Producer version ni maksud dia sekarang ni kita dah ramai yang dah berkarya sebenarnya. Dah beli alat sendiri, dah buat lagu sendiri, berkarya masuk dalam YouTube. Kan, tapi kita nak betulkan macam mana susunan kerja yang bagus dan dapat kualiti yang bagus dalam YouTube. Bukan saja kita belajar audio engineer tapi kita belajar cara kita nak produce yang bagus. I see. Macam tu. So, nantikan. So Amin Nordin, thank you so much for your time. So, terima kasih lagi kerana support Soda Bandung Kayangan. Soda Bandung, sedap ni. Soda Bandung sebenar. Sekali teguk tadi macam, wah ni betul soda Bandung. Alright, kita akhiri dengan ucapan terakhir daripada Amin Nordin sebelum kita berundur dirilah. Ada ucapan terakhir? Ucapan terakhir. Okay, terima kasih kepada Composer TV kita. Malatop dah dekat 20,000 subscribe dah. InsyaAllah. Jadi subscribe banyak-banyak. Subscribe banyak-banyak. Okay. Jadi dia akan interview ramai orang lagi. Lepas tu, terima kasih. Kita dah berkenalan sejak 3 tahun lepas kan. Jadi dia pun sangat passion juga. Sebenarnya dia pun boleh buat lagu sebenarnya. Iwan ni. Boleh buat lagu. Dan pernah memenangi apa? Finalis je. Finalis. Anugerah Nasyid Hakim. Lagu dia sedap-sedap. 2014. Saya kenal dia masa dulu pun dia kata dekat dalam dia punya YouTube pun dia kata siapa nak muzik dia boleh email kat saya. Okey, itu sajalah. Jadi apa-apa yang anugerah ni pun daripada Allah SWT. Kita pun tak jangka benda ni. Dan membuatkan kita lagi bersemangat sebenarnya. Sebenarnya bila kita dah banyak tahun ni, kita bukannya tak bersemangat apa, tapi kita teruskan macam biasa je. Tiba-tiba Allah turunkan satu anugerah untuk menggembirakan kita supaya mungkin nak teruskan, Allah teruskan dan juga bantu industri semangat itu terus, dan juga melahirkan lagi producer dan audio engineer di dalam nasyid ni sendirilah. InsyaAllah itu sajalah. Alright. Terima kasih sekali lagi. Okey, jangan lupa subscribe. Kepada mereka dah subscribe, terima kasih banyak. Kepada yang belum, bolehlah subscribe. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.